Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dini Ajak bin Muhammad Sabri bernombor metrik 275634 bernombor meja 31. Saya akan membentangkan dapatan kajian dan rumusan berkaitan tajuk cadangan saya, iaitu faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan secara dalam talian dalam kalangan pelajar di Ignatius Grant, Universiti Utara Malaysia. Bab 4 membincangkan dapatan kajian, analisis kajian, penemuan kajian dan kesimpulan terhadap kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Dapatan kajian akan diulaskan dengan lebih lanjut oleh pengkaji bagi membuktikan pembentukan sesuatu hipotesis, dan data yang diperoleh akan dipersembahkan secara deskriptif. Kaedah deskriptif telah digunakan untuk mempersembahkan dapatan kajian ini melalui rajah dan jadual. Kajian ini melibatkan 90 orang responden menjawab soal selidik yang digunakan dan 18 daripadanya menerima terbubual pengkaji semasa menjawab soal selidik. Yang pertama, bahagian A, demografi responden. Berdasarkan rajah 4.1, kajian mendapati majoriti yang menjalankan perbelanjaan secara dalam talian ialah pelajar dalam kalangan perempuan, iaitu sebanyak 67.8%. Golongan pelajar perempuan lebih aktif dalam melakukan pembelian secara dalam talian ini kerana kecenderungan mereka untuk berbelanja lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Hal ini mungkin mereka berbelanja lebih untuk produk kosmetik. Seterusnya adalah umur. Majoriti mahasiswa yang terlibat dalam kajian ini adalah yang berumur 22 tahun hingga 25 tahun, iaitu sebanyak 83.3% diikuti mahasiswa yang berumur 19 tahun hingga 21 tahun. Hal ini kerana majoriti universiti awam dan swasta mempunyai mahasiswa yang berumur dalam lingkungan 22 hingga 25 tahun, dan mereka ini yang ramai terlibat dalam perbelanjaan secara dalam talian atas faktor-faktor tertentu. Di samping itu, peratusan sumber kewangan melalui pinjaman PTPTN adalah yang paling tinggi, iaitu sebanyak 56.6%. Pengkaji dapati bahawa sumber kewangan pelajar daripada pinjam PTPTN sering melibatkan diri dengan perbelanjaan secara dalam talian kerana mereka mempunyai kewangan yang stabil untuk berbelanja. Akhir sekali, perbelanjaan bulanan. Kajian mendapati majoriti perbelanjaan bulanan bagi pelajar yang melakukan perbelanjaan secara dalam talian adalah kurang dari RM200, iaitu sebanyak 35.6%. Untuk bahagian B pula, berkaitan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan secara dalam talian. Pengkaji telah mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbelanjaan secara dalam talian dalam kalangan pelajar di Ignatius Grant, Universiti Utara Malaysia. Yang pertama, sebanyak 44.4% pelajar sangat setuju membeli secara dalam talian kerana produk dalam talian relatif lebih murah, diikuti 38.9% pelajar setuju. Hal ini kerana sebagai seorang pelajar yang tidak berpendapatan tetap, sudah tentu mereka memilih harga yang lebih murah untuk memastikan perbelanjaan mereka tidak melebihi daripada wang saku yang diperoleh daripada beasiswa, PTPTN atau ibu bapa. Seterusnya, berdasarkan rajah 4.6, kajian mendapati majoriti pelajar sangat setuju membeli dalam talian kerana platform e-dagang sentiasa mengadakan promosi, iaitu sebanyak 51.1% diikuti 36.7% setuju. Hal ini kerana ada yang berpendapat bahawa pelajar melakukan pembelian secara dalam talian mereka memperoleh diskaun sehingga 50% dan kadang-kadang sehingga 90%. Tambahan pula aplikasi yang melakukan promosi pada tarikh-tarikh tertentu pada setiap bulan seperti Shopee kali ini telah menarik ramai pelanggan disebabkan diskaun yang ditawarkan sangat menguntungkan pelanggan. Di samping itu, sebanyak 55.6% responden dalam kalangan pelajar sangat setuju dengan cara pembayaran yang cepat dan mudah adalah faktor utama pelajar melakukan perbelanjaan secara dalam talian, diikuti 34.4% responden setuju. Hal ini kerana bagi mereka membuat pembelian secara fizikal akan mengambil masa yang lebih lama untuk memilih sesuatu barangan apabila mereka perlu perbandingan dari satu kedai ke kedai yang lain untuk memastikan pilihan mereka adalah yang terbaik. Apabila melakukan pembelian secara dalam talian, mereka hanya perlu membuat perbandingan di hujung jari sahaja dan boleh memperoleh banyak maklumat dan masa yang singkat. Seterusnya adalah secara keseluruhannya sebanyak 60% pelajar sangat setuju, iaitu terpengaruh dengan pengalaman rakan-rakan yang membeli secara dalam talian, diikuti 30% pelajar setuju dengan kenyataan ini.
Hal ini kerana majoriti pembeli akan merujuk kepada rakan mereka sebelum membeli sesuatu untuk mendapatkan kepercayaan sebelum membeli sesuatu barang. Bahagian C pula adalah risiko yang dihadapi semasa membuat perbelanjaan secara dalam talian. Berdasarkan rajah 4.9, pengkaji mendapati sebanyak 48.9% responden setuju dengan kenyataan ini, dengan kenyataan penghantaran barangan mengambil masa yang terlalu panjang. Hal ini kerana kemudahan perbelanjaan secara dalam talian ini telah menyebabkan ramai pelanggan menggunakannya dan menyebabkan kesesakan dalam penghantaran barang. Hal ini telah menyebabkan penghantaran menjadi melewat. Ada segelintir responden menyatakan bahawa mereka pernah menunggu barang belian mereka hampir selama 2 bulan. Seterusnya adalah barangan yang diterima berbeza dengan apa yang dipaparkan dalam talian. Sebanyak 37.8% responden dalam kalangan pelajar setuju, diikuti 4.4% sangat setuju dengan kenyataan ini kerana kebanyakan daripada mereka telah mengalami situasi yang sama, iaitu barang yang sampai tidak sama seperti apa yang dipaparkan dalam gambar. Hal ini dikatakan demikian kerana pembeli mengharapkan gambar yang dipaparkan sama seperti barang yang mereka akan terima, tetapi apabila berlaku sebaliknya ia telah timbul rasa ketidakpuasan pembeli terhadap penjual. Segelintir responden memberi salah satu contoh yang pernah dialami oleh mereka adalah corak dan kualiti barangan yang digambarkan oleh penjual tidak sama sekali dengan apa yang mereka terima. Berdasarkan rajah 4.11, pengkaji mendapati sebanyak 35.6% setuju, diikuti 44% setuju bahawa risiko utama yang dihadapi oleh barangan yang dibeli mengalami kerosakan semasa proses penghantaran. Hal ini kerana kelalaian pihak servis perkhidmatan yang ingin mempercepatkan penghantaran mereka sehingga tidak menjaga produk barangan tersebut dengan baik. Ada segelintir responden menunjukkan gambar barangan mereka yang rosak seperti pecah kaca barang. Akhir sekali, pengkaji mendapati sebanyak 38.9% setuju dengan barangan yang dibeli tidak sampai atau hilang semasa proses penghantaran kerana ada segelintir daripada mereka pernah mengalami situasi ini sekurang-kurangnya sekali sepanjang menjadi secara dalam talian. Segelintir responden berpendapat bahawa barang yang dibeli tidak diterima kadang-kadang bukan disebabkan oleh penjual, tetapi servis penghantaran yang tidak cekap yang dilakukan oleh syarikat penghantaran seperti JNT, Puslaju dan lain-lain syarikat yang mempunyai servis yang sama. Hal ini berlaku demikian kerana syarikat servis penghantaran menjadi punca pembeli tidak meletakkan kepercayaan yang penuh terhadap penjual disebabkan barang yang dibeli tidak sampai ke tangan mereka sehingga menjadi punca kedai dalam talian tersebut tidak lagi mendapat sambutan. Bahagian D pertama, kebaikan yang dihadapi apabila melakukan perbelanjaan secara dalam talian. Yang pertama adalah dapat menjimatkan duit kerana harga produk relatif lebih murah jika dibeli secara dalam talian. Pengkaji mendapati majoriti responden setuju sebanyak 46.7% diikuti 43.4% sangat setuju dengan kenyataan ini. Hal ini adalah kerana harga produk jauh lebih murah jika dibeli secara dalam talian. Adalah salah satu kebaikan yang diterima oleh responden kerana harga barangan dalam talian jauh lebih murah daripada kedai fizikal disebabkan diskaun yang diberikan oleh penjual kadang-kadang boleh mencapai sehingga 50 sehingga 90%. Seterusnya dapat memilih pelbagai jenis produk dalam waktu yang singkat. Pengkaji mendapati majoriti responden setuju sebanyak 44.4% diikuti 36.7% sangat setuju dengan kenyataan ini. Hal ini adalah kerana pembeli tidak perlu bergerak dari satu kedai ke kedai yang lain untuk membuat perbandingan kerana barang-barang tersebut seperti barang keperluan, produk kesihatan dan perkakas rumah boleh dibandingkan menggunakan peranti elektronik. Bahagian D kedua, keburukan yang dihadapi oleh responden. Risiko barangan yang dibeli pecah dan tidak boleh digunakan. Pengkaji mendapati sebanyak 47.8% setuju dengan kenyataan ini. Hal ini adalah kerana ia sering berlaku apabila kecuaian daripada penjual atau pihak kurier yang tidak peka semasa mengendalikan barang. Berdasarkan rajah di 4.16, pengkaji mendapati majoriti setuju dengan kenyataan ini sebanyak 37%. Hal ini adalah kerana situasi ini sering terjadi terutamanya pada musim promosi yang dilakukan oleh platform dalam talian seperti Shopee dan Lazada. Hal ini demikian kerana terlalu banyak bungkusan sehingga pihak kurier tidak dapat menghantar semua bungkusan pada tarikh yang sepatutnya.
Bahagian analisis kajian. Berpandukan borang soal selidik, pengkaji dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar yang menetap di Inasis Grant untuk membuat pembelian secara dalam talian. Penemuan kajian. Jangkaan awal pengkaji sebelum menjalankan kajian ini adalah kebanyakan mahasiswa yang membeli secara dalam talian disebabkan oleh faktor keselamatan diri. Kerana sejak kewujudan COVID-19, kebanyakan masyarakat lebih gemar menggunakan platform dalam talian supaya virus COVID-19 dapat dikawal. Namun begitu, berdasarkan hasil dapatan kajian yang diperoleh, pengkaji mendapati bahawa terdapat faktor lain selain keselamatan diri yang mempengaruhi mahasiswa untuk membuat pembelian secara dalam talian seperti faktor harga barangan dan faktor kesedukan masa. Bab 5. Rumusan. Bagi ringkasan kajian menyimpulkan pendahuluan bab aplikasi dasar ramalan sebelum menjalankan kajian, cadangan yang boleh dilakukan pada masa akan datang, kekangan kajian sepanjang kajian dijalankan, saranan dan kesimpulan. Yang pertama, implikasi dasar. Cadangan yang disarankan kepada pihak yang terlibat seperti syarikat penghantaran barang bagi mengurangkan isu dan masalah yang timbul berkenaan dengan penghantaran barangan yang lambat dan kadang-kala terdapat masalah mengenai isu barang yang diperoleh rosak dan pecah sehingga tidak boleh digunakan lagi. Hal ini demikian kerana pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP menyebabkan orang ramai beralih kepada pembelian dalam talian sehingga menyebabkan peningkatan mendadak terhadap permintaan perkhidmatan kurier. Oleh itu, masalah ini dapat dikurangkan dengan mengambil lebih banyak pekerja bagi meningkatkan mutu perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah penghantaran bungkusan yang tertangguh. Selain itu, syarikat penghantaran juga boleh melihat cara servis penghantaran di seluruh dunia untuk meneroka pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan. Gaji pekerja di syarikat penghantaran juga mesti dipertimbangkan supaya memandai mengikut tugas yang diberikan agar isu mogok dalam kalangan pekerja tidak berlaku. Hal ini kerana kebajikan pekerja juga menjadi faktor untuk meningkatkan mutu perkhidmatan syarikat. Ramalan. Pembelian dalam talian dapat digunakan secara meluas tanpa perlu risau penghantaran yang lambat apabila syarikat penghantaran telah meningkatkan mutu perkhidmatan mereka. Sekiranya pihak berkaitan seperti syarikat penghantaran tidak mengambil peduli tentang perkhidmatan penghantaran yang lambat, hal ini akan memberi kesan yang buruk kepada perniagaan mereka kerana kebanyakan masyarakat tidak lagi meletakkan kepercayaan yang penuh kepada pihak tersebut. Selain itu, pelanggan juga tidak lagi ragu-ragu sekiranya mereka membuat pemeriksaan secara teliti sebelum membuat pembayaran kerana ini adalah langkah-langkah awal yang selamat untuk mengelakkan diri mereka daripada ditipu. Kebanyakan pengguna masih leka untuk melakukan sedemikian kerana bagi mereka ini adalah satu perkara yang kecil sahaja sedangkan ia akan memberi kesan yang besar apabila memperoleh penjual yang tidak beretika. Oleh itu, ia akan memberi impak yang negatif terhadap perbelanjaan secara dalam talian. Cadangan. Mengenakan tindakan undang-undang yang lebih ketat kepada penjual yang tidak beretika. Hal ini adalah kerana di Malaysia sudah terdapat Akta Perlindungan Pengguna 1999 tetapi masih ramai penjual yang mengabaikan akta ini sehingga berani melakukan perniagaan yang tidak beretika seperti menipu pelanggan, memalsukan produk, barang yang dibeli tidak sampai atau tidak sama seperti yang digambarkan dan ada juga penjual yang menghantar bungkusan kosong semata-mata. Hal ini demikian kerana akta yang sedia ada tidak cukup untuk memberi amaran kepada penjual dalam talian sehingga segelintir masyarakat tidak mempercayai untuk membuat pembelian dalam talian lagi. Yang kedua adalah pembeli mestilah membuat semakan dengan teliti sebelum membuat pembayaran. Kebanyakan pengguna daripada platform dalam talian terlepas pandang untuk membuat semakan ini kerana terlalu teruja untuk mendapatkan sesuatu barang tersebut. Sebagai pengguna yang bijak, pengkaji mencadangkan bahawa pelanggan mestilah membuat semakan beberapa kali di kedai yang ingin dibeli supaya tidak mudah ditipu oleh penjual. Hal ini demikian kerana apabila pelanggan membuat semakan dengan teliti secara tidak langsung dapat mengetahui bahawa produk tersebut selamat dibeli atau sebaliknya. Yang ketiga adalah mencari alamat fizikal penjual. Cadangan ini dapat membantu pelanggan dalam talian supaya tidak mudah ditipu oleh penjual yang ingin mengambil kesempatan semata-mata. Apabila langkah ini dilakukan, kebarangkalian untuk ditipu amat tipis disebabkan pelanggan mengetahui bahawa urusan jual beli yang dilakukan itu wujud dan bukan hanya sekadar rekaan bagi mengaut keuntungan.
Bahagian kekangan kajian. Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa responden yang mengabaikan mesej yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp untuk membuat temu bual secara bersemuka bagi mendapatkan maklumat. Selain itu, pengkaji mendapati terdapat beberapa borang soal selidik yang diedarkan tidak dilengkapi dengan baik. Terdapat juga responden yang tidak memberi kerjasama dengan baik apabila pengkaji mahu menemu bual mereka. Akhir sekali, tempoh masa yang diberi untuk menyiapkan kajian ini adalah singkat, iaitu selama 2 bulan. Pembahagian masa dengan betul adalah sangat penting bagi memastikan kajian dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Penyelidik perlu bijak memperuntukkan masa terluang untuk menyelesaikan kajian kerana proses pengumpulan maklumat dan data memerlukan masa yang agak lama dan rumit. Saranan, pengkaji seterusnya diharapkan dapat melakukan kajian mengenai ini dengan lebih baik berbanding dengan kajian ini. Pengkaji lain juga boleh menggunakan kaedah temu bual bersemuka bagi mendapatkan jawapan yang jujur dari responden. Pengkaji akan datang juga diharapkan dapat meluaskan lagi skop kajian dengan menambah bilangan responden. Seperti sedia maklum, kajian ini mengambil pelajar yang menetap di Ignatius Grant sahaja. Oleh itu, pengkaji berharap pengkaji seterusnya dapat membesarkan skop kajian seterusnya dengan menambahkan bilangan responden dalam kajian. Penyelidik boleh mendapatkan dapatan kajian melalui temu bual secara bersemuka. Kesimpulan, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa faktor perbelanjaan secara dalam talian mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri kepada pelajar yang menjadi pelanggan dalam talian. Namun demikian, perbelanjaan dalam talian lebih banyak memberi kebaikan kepada pelajar apabila menggunakan dengan cara yang betul. Antara kebaikan yang mereka peroleh adalah memperoleh harga barangan yang jauh lebih murah, menjimatkan masa, dapat melihat maklum balas sebelum membuat perbelanjaan. Keburukan membuat perbelanjaan dalam talian pula adalah barang yang dibeli berisiko untuk rosak dan pecah serta penghantaran yang lambat. Itu saja daripada saya. Terima kasih.